Kita pun telah masuk tahun baru 2022. Semoga kamu semua sihat dan tahun ini akan buat lebih baik untuk kamu semua. Tidak melupakan kita juga mengakhiri tahun 2021 dengan bencana banjir kilat yang begitu luar biasa dan parah sekali. Seperti tahun sebelumnya, banjir kilat hanya berlaku di pantai timur yang lebih siap sedia. Dan banjir kali ini bukan sahaja parah kerana dia terjadi di kawasan bandar-bandar yang padat dengan penduduk dan paras airnya setinggi 5 hingga 10 kaki. Ada yang dikatakan sampai 15 kaki, lebih daripada bumbung satu tingkat. Dengan paras air yang begitu tinggi sekali, bukan sahaja membahayakan manusia dan ia juga merosakkan barang-barang dalam rumah, tumbuh-tumbuhan, binatang ternakan dan begitu juga dengan kereta-kereta yang dibanjiri oleh air. Jadi untuk video kali ini, kita nak berkongsi kalau kereta anda juga adalah salah satu mangsa di banjir baru-baru ini, macam mana kita harus mengendalikannya. Dan di sini juga saya bersama sebuah kereta yang juga adalah mangsa banjir baru-baru ini. Seperti yang kamu boleh nampak, seat, kapet semua telah dikeluarkan untuk basuh, bersihkan sebelum kita masuk balik dalam kereta. Jom, mari kita sama-sama kita berkongsi macam mana kita perlu mengendalikan sebuah kereta banjir. Di sini kita nak terangkan dengan dua tahap kereta banjir. Tahap pertama adalah air banjir atau arus air banjir itu tidak melebihi panel pintu masuk atau tidak melebihi tempat duduk kereta. Dan tahap kedua adalah air banjir itu melebihi daripada panel pintu masuk atau melebihi tempat duduk kereta. Bermakna air tu lebih tinggi daripada sini, panel ni mungkin sampai sini atau lebih daripada dashboard. Itu adalah tahap kedua. Kenapa kita bahagikan dua tahap banjir ni? Kerana tahap pertama kami masih boleh buat sendiri, boleh DIY, boleh buat sendiri di rumah atau hantar ke kedai. Dan tahap kedua yang air banjir tu melebihi tempat duduk, bermakna dah sampai dashboard atau lebih dari dashboard atau sampai bumbung, yang baru-baru kita nampak banyak banjir yang membanjiri kereta tu tenggelam. Kita mengesyorkan kamu hantar ke kedai kerana kerja-kerja begitu kita perlukan orang-orang yang pakar dalam bidang kereta untuk buka-buka barang, servis barang elektronik, motor dan barang-barang lain. Lebih baik hantar ke kedai saja. Apabila kereta anda adalah mangsa kepada banjir, yang pertama dan paling penting sekali adalah jangan cuba hidupkan enjin kereta anda apabila kereta anda adalah mangsa kepada banjir, Terutama aras banjir itu melebihi daripada dashboard. Itu sangat penting. Kerana kalau aras banjir itu melebihi daripada dashboard, ia bermakna besar kemungkinan enjin anda telah memasuki air. Dan pasti barang-barang elektronik seperti computer box dan chip-chip dan ECU yang lain pun telah dibasah oleh air banjir. Itu akan menyebabkan short circuit, Dan seperti yang kita katakan, enjin tu pun telah dimasuki air. Dan apabila kamu paksa hidupkan enjin tu, ia akan jadi lebih parah dan merosakkan lebih banyak lagi komponen-komponen dalam kereta. Jadi ini adalah pertama dan paling penting sekali, jangan hidupkan enjin kereta anda dan tanggalkan bateri soket anda. Seperti banjir baru-baru ini di kebanyakan bandar dan padat dengan penduduk, dan kebanyakan kereta dibanjir oleh air banjir. Jadi apabila kita nak hantar ke kedai, kita kena queue up, kita kena peratur. Ada yang kena tunggu sampai 4 hingga 6 minggu untuk mula buat kereta mereka. Jadi apa yang kamu boleh buat kalau kereta anda hanya adalah tahap pertama yang tidak melebihi tempat duduk? Seperti yang kita katakan ada dua tahap kan. Kita mula dengan tahap pertama dulu. Okey, tahap pertama air tu tidak begitu tinggi, tapi air masuk juga, tapi kebanyakan di bawah kapet saja. Dan mungkin sampai kapet semua basah dan mungkin kena sikit-sikit barang elektronik. Jadi kamu boleh buat di rumah. Satu, untuk mempercepatkan selesaikan masalah, dan kedua adalah mengurangkan kos untuk repair atau servis kereta banjir anda. Jadi apa kamu perlu buat?
Okey, seperti kereta ni adalah mangsa banjir tahap 1. Kamu perlu buka kerusi seperti yang kamu nampak di sana. Kerusi kita sudah buka dan kapet juga kena buka. Dan jangan lupa apabila kerusi atau kapet yang sudah kena air banjir, jangan lupa cuci dan bersihkan, ya. Lepas tu jemur dalam matahari secukup-cukupnya untuk kering. Kenapa kita katakan pasti kena cuci, ya? Kerana air banjir itu sangat kotor. Terutama yang baru-baru ni kita nampak air banjir berlumpur. Pasti ada binatang-binatang yang mati seperti tikus, kucing, anjing dan lain-lain binatang. Air itu sangat kotor, terutama kencing tikus. Itu sangat membahayakan. Jadi anda pasti bersihkan sebelum pasang. Okey, seat tu atau kapet dibersihkan dengan air sabun, jemur dalam matahari secukup-cukupnya untuk kering sebelum pasang balik. Bodi kereta juga perlu dibersihkan kerana kalau tak bersihkan, bau dia akan kekal di dalam bodi. Jadi apabila kamu dah pasang ni semua, tetap akan ada bau. Jadi jangan lupa bodi juga kena bersih dengan sabun, ya. Jadi apa kamu perlu buat seterusnya? Tanggalkan ECU. Okey. Selepas tanggalkan ECU atau computer box, buka tu. Kalau ECU anda masuki air, siram dengan air, bersihkan kerana sudah masuk dengan air kotor kan. Jadi cepat-cepat siram dengan air. Jangan tembak siram aja. Siram. Lepas tu kalau boleh keringkan dengan hair dryer dan letak di bawah matahari, jemur bagi sekering-keringnya. Kedua, soket-soket macam ni semua kena tanggalkan. Kerana soket-soket macam ni lah yang akan takung air di dalam soket, dan apabila air takung di dalam soket itu akan menyebabkan short circuit apabila kamu onkan elektrik. Seterusnya kita cek minyak enjin. Macam biasa, kita cek minyak enjin dengan lipstick kan. Jadi dia ada dua tahap. Satu tahap tinggi, satu tahap rendah. Kalau tahap minyak itu tiba-tiba lebih tinggi atau sangat-sangat tinggi daripada tahap biasa, ini bermakna enjin anda telah memasuki air banjir. Jadi apa perlu buat? Kamu perlu keluarkan semua minyak, tukar minyak baru, tukar filter baru, dan jangan lupa juga dengan air filter. Air filter juga cek kalau enjin telah masuki air, pasti air filter pun sudah basah. Lepas tu kena tukar air filter baru. Servis throttle body, tembak mana satu bahagian yang perlu, terutama soket-soket atau ada motor-motor yang bergerak, semua kena tembak dengan air. Lepas tu tiup dengan angin supaya semua bahagian boleh kering. Jangan lupa cek minyak gearbox kerana gearbox lebih rendah daripada enjin anda. Apabila enjin sudah masuk air, besar kemungkinan gearbox juga masuk air. Jadi jangan lupa tukar minyak gearbox dan filter gearbox. Setiap enjin banyak komponen-komponen motor atau barang elektronik, terutama kipas, radiator, kipas aircon. Apabila benda-benda atau part-part ni kena air, dia akan jadi karat. Lama kelamaan dia akan adakan side effect. Cuba bersihkan, tiup angin bagi sekering-keringnya, ya. Itu sangat-sangat penting. Kalau aras banjir melebihi cap atau tangki minyak, ya, jangan lupa tukar minyak petrol kerana besar kemungkinan air pun telah masuk ke dalam tangki petrol. Jadi dalam tangki petrol ini mempunyai petrol campur dengan air. Apabila kamu cuba hidupkan enjin, dia akan sedut air kotor itu masuk ke dalam enjin dan dia akan rosakkan enjin. Lepas tu kamu perlu buat lebih banyak kerja lagi. Jadi jangan lupa buangkan semua petrol, masuk petrol baru sebelum hidupkan kereta. Untuk DIY macam ni lebih senang untuk kereta yang sebelum tahun 2000. Kerana kereta yang selepas tahun 2000, mereka banyak menggunakan barang-barang elektronik, terutama yang menggunakan push start dengan immobilizer. Kerana setiap komponen atau setiap gadget yang ada dalam kereta tu mempunyai chip-chip yang lebih atau computer box yang lebih, yang kecil. Setiap itu kamu kena perhati.
Kerana setiap komputer board atau chip itu masuki air, itu kena servis atau kena reset. Paling buruk sekali, kena tukar kalau rosak. Jangan lupa apabila kamu tukar minyak enjin, tukar minyak enjin JTX. Minyak enjin JTX yang mempunyai aditif yang bermutu tinggi dan dia memberi perlindungan terbaik sekali. Jadi kalau video ini mendatangkan manfaat kepada anda semua, jangan lupa sharekan video ini kepada kawan-kawan, family anda supaya kita boleh jaga kita dan kita berkongsi sama. Sampai next video, kita jumpa lagi.